Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam MG Flash 25 November bersama saya Nur Ayuni Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Harga tiket penerbangan yang terlalu mahal mungkin mempengaruhi keputusan anak rantau untuk pulang mengundi semasa Pilihan Raya Negeri PRN Sarawak ke-12 pada 18 Disember ini. Justru Setiausaha Agong Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Datuk Seri Alexander Natalinggi meminta supaya harga tiket penerbangan disemak semula. Katanya beliau merayu semua syarikat penerbangan tidak kira sama ada Malaysia Airlines, Air Asia atau Malindo untuk mengurangkan harga tambang pengangkutan itu. Ini bagi membolehkan semua perantau untuk pulang ke Sarawak bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN ke-12 nanti. Datuk Seri Alexander berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan cawangan ke-2000 kedai 99 Speedmart di Puncak Sentul hari ini. Dalam perkembangan lain, Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB akan mengetengahkan 10 hingga 20% calon muka baharu bagi mewakili parti itu dalam Pilihan Raya Negeri PRN Sarawak ke-12. Setiausaha Agongnya, Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata sudah menjadi tradisi bagi parti berkenaan untuk memperkenalkan muka baharu selaras dengan usaha ke arah pembaharuan parti. Memang seperti mana semua sedia maklum sekarang, 6 hari bulan hari penamaan calon dan 18 hari bulan hari penentuan, hari mengundi. Oh ya, memang GPS PBB, saya sendiri dari PBB boleh mengatakan kita senantiasa setiap pilihan raya di masa-masa terdahulu kita memang perkenalkan muka-muka baru untuk mengganti mereka yang sudah lama, ya, dan ada juga mereka yang dengan rela hati diri nak mengundur diri. Jadi kita selalunya buat muka baru dalam lingkungan 10 ke 20% daripada ke semua ahli Dewan Undangan Negeri dari Parti PBB. Semalam, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi satu kenyataan menetapkan PRN Sarawak ke-12 akan diadakan pada 18 Disember ini, manakala tarikh penamaan calon pula pada 6 Disember dan pengundian awal diadakan pada 14 Disember. Berita seterusnya. 2 hari lalu, rakyat Malaysia dikejutkan dengan kenaikan harga sayur sehingga 200%. Hari ini, pengeluar roti Gardenia pula mengumumkan kenaikan harga produknya di antara 10 hingga 45 sen berkuasa 1 Disember ini. Gardenia Bakeries Kuala Lumpur Senyum Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan syarikat itu terjejas teruk susulan kenaikan kos akibat penularan wabak COVID-19. Menurut kenyataan itu, lonjakan kos pengeluaran dan harga bahan mentah adalah di luar kawalan mereka. Namun keadaan itu katanya meletakkan syarikat dalam keadaan sukar serta tidak mempunyai pilihan lain selain menaikkan harga produk. Gardenia KL juga memaklumkan telah berusaha sedaya upaya untuk menyerapkan kenaikan harga bahan mentah selama ini, namun cabaran kali ini sangat berbeza. Katanya harga tepung gandum, lelemak, serbuk koko, susu dan kos pembungkusan melonjak dengan ketara. Berdasarkan senarai semakan harga yang dihantar kepada peruncit, harga roti klasik original Gardenia akan naik 30 sen kepada RM2.80, manakala roti jumbo berharga RM4 meningkat sebanyak 45 sen. Roti bajet Bonanza Beef Value pula akan naik 35 sen menjadi RM3.10. Roti biji gandum penuh Gardenia pula mengalami kenaikan sebanyak 30 sen, manakala roti brand and wet germ pula akan menyaksikan kenaikan 40 sen. Perkembangan kes COVID-19. Angka kes baharu COVID-19 hari ini kembali meningkat ke paras lebih 6,000 kes. Hari ini sejumlah 6,144 kes positif baharu dilaporkan berbanding 5,755 kes semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Norisham Abdullah berkata, ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Malaysia adalah 2,608,979 kes.
Tambahnya, daripada jumlah kes positif baharu itu, 98.4% adalah kategori 1 dan 2, manakala 96 kes atau 1.6% merupakan kategori 3, 4 dan 5. Sementara itu, jumlah pesakit yang memerlukan rawatan di unit rawatan terapi pula bertambah 516 kes dan daripada jumlah itu, 443 disahkan COVID-19. Seramai 272 pesakit memerlukan alat bantuan pernafasan yang mana 157 adalah membabitkan COVID-19 dan selebihnya masih dalam siasatan. Bagaimanapun, kes sembuh di negara ini tetap melebihi angka kes positif baharu dengan 6,602 kes atau 96.2%. Tan Sri Dr. Nur Hisham juga memaklumkan sejumlah 7 kluster baharu telah dikenal pasti sekaligus menjadikan jumlah kluster aktif di negara ini adalah 235 kluster. Kit ujan pantas RTKNTJ menggunakan sampel air liur kini dijual pada harga RM4.90. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nathalinggi berkata, meskipun harga turun hampir 90%, namun aspek kualiti peranti berkenaan tidak dikompromi. Katanya dalam satu kenyataan hari ini, kit ujian kendiri COVID-19 sudah menjadi keperluan seisi rumah memandangkan kadar penularan wabak masih tinggi di Malaysia. Susulan pembukaan lebih banyak sektor ekonomi, pekerjaan, sekolah dan institusi pengajuan, beliau mengakui bahawa keperluan untuk membuat ujian kendiri menjadi lebih mendesak serta perlu dilakukan dengan kerap. Sebelum ini, harga kit ujian kendiri adalah RM39.90 sebelum diturunkan kepada harga siling RM19.90 seunit. Tambah beliau, setakat ini KPDNSCP sudah memberi kebenaran kepada 7,302 premis di seluruh negara untuk menjual kit ujian kendiri yang diluluskan Kementerian Kesihatan dan pihak berkuasa peranti perubatan. Berita seterusnya. Kerajaan masih mengkaji untuk membawa masuk warga asing dari 3 negara untuk bekerja sebagai pengawal keselamatan di negara ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, ketiga buah negara itu ialah Filipina, Indonesia dan Bangladesh. Seri Hamzah, kerajaan pula melakukan persiapan terperinci bagi memastikan negara tidak menghadapi masalah selepas mengambil pengawal keselamatan daripada 3 negara itu. Jelasnya, perincian berhubung cadangan itu akan dibuat selepas mengadakan kerjasama dengan pemain industri dan pelaksanaan dasar kerajaan, terutamanya Kementerian Luar Negara dan Kementerian Pertahanan. Tegasnya, KDN perlu memastikan mereka yang dibawa masuk adalah individu yang benar-benar mahu bekerja kerana ia bakal melibatkan isu keselamatan negara. Beliau berkata demikian dalam sidang media bersama Industri Perkhidmatan Kawalan Keselamatan dan Agensi Persendirian di Ibu Negara hari ini. Petronas tidak akan membuat bayaran royalti tunai kepada mana-mana negeri di Semenanjung termasuk Kelantan. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menerusi jawapan bertulis di Dewan Rakyat hari ini. Jelas beliau, tindakan itu disebabkan kedudukan medan pengeluaran petroleum yang beroperasi berada di luar perairan negeri Kelantan. Namun begitu, Kerajaan Persekutuan akan melakukan pembayaran dalam bentuk wang ihsan memandangkan lokasi itu berdekatan dengan perairan Kelantan. Ia bagi melaksanakan projek dan program untuk manfaat rakyat di negeri itu. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Pasir Mas, Ahmad Fadli Syari, yang meminta kerajaan menyatakan status terkini tuntutan bayaran royalti tunai oleh Kerajaan Negeri Kelantan. Ketua Pemuda MCA Johor, Ling Tian Sung, memuji sikap demokrasi yang diambil oleh kerajaan negeri dalam memberikan pertukan kepada semua ahli Dewan Undangan Negeri adunnya. Beliau berkata demikian kepada Malaysia Gazette ketika diminta mengulas mengenai pembentangan Belanjawan Johor 2022 hari ini. Sikap demokrasi yang diambil oleh kerajaan negeri Johor dengan tidak membezakan peruntukan kepada semua ahli Dewan Undangan Negeri. Saya menyambut baik langkah kerajaan negeri yang tidak pernah membezakan peruntukan setiap DUN walaupun diwakili oleh pembangkang. Bagi memastikan prinsip dan semangat pendemokrasian, kerajaan negeri bersetuju supaya semua adun menerima peruntukan yang tetap sebanyak RM200,000 setiap tahun.
Menurut Tian Song, pertukaran itu digunakan untuk pengurusan dan pentadbiran kawasan DUN masing-masing serta kerja-kerja kecil dan bekalan. Sebagai tambahan, sebanyak RM50,000 dipertukar untuk setiap DUN bagi tujuan sambutan perayaan besar seperti sambutan Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali dan lain-lain. Dalam pada itu, beliau turut memberi sokongan penuh terhadap cadangan menjadikan Johor sebagai hub makanan untuk pasaran domestik, serantau dan antarabangsa. Saya sangat bersetuju dengan rancangan ini kerana negeri Johor sangat berpotensi memandangkan Johor mempunyai tanah yang luas selain mempunyai kumpulan petani yang berpengalaman. Johor juga memiliki teknologi yang moden dan saya yakin kita mampu menjadi pengeluar makanan khusus dari sumber pertanian. Terdahulu, Menteri Besar Johor Dato' Hasni dilaporkan memberitahu Belanjawan 2022 bakal dipandu oleh dua asas utama, iaitu mendekati dan meringankan bebanan rakyat yang terhimpit akibat pandemik COVID-19 serta menggiatkan usaha awalan dalam memulihkan semula sektor-sektor ekonomi secara menyeluruh. Perbelanjaan mengurus 2022 bagi Johor adalah RM1.95 bilion dengan sebanyak RM64.13 juta adalah perbelanjaan tanggungan. Bakinya RM1.89 bilion pula adalah perbelanjaan perbekalan bagi 2022. Pada masa sama, 12 agenda kebajikan, keberdayaan dan keberhasilan utama yang diumumkan dalam Belanjawan 2021 juga bakal diteruskan dan ditambah baik. Laporan tadi mengakhiri MG Flash hari ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan selamat malam.